Dari buntad ke butak. So kalau korang nak tahu, butak yang dimaksudkan di dalam filem ini, maksud dia adalah budak tak berjenis. Korang jangan salah faham pula bila dia sebut tak berjenis, bukan bermaksud butak tu yang golongan sejenis. Tetapi budak yang tak berjenis tu maksud dia sebenarnya budak yang tak ada arah, ataupun budak yang budak problem lah, yang bukan nak jadi yang baik ataupun yang sebagainya lah. Kita review filem ni, jom. Butak. Filem Butak ini adalah sebuah filem terbitan Two Tone Pictures Sdn Bhd. Okey, filem ini diarahkan oleh pengarah yang cukup dihormati, yang mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi dalam filem-filem arahan dia, iaitu Sabri Yunus. Filem ini dibintangi oleh Izwan Fitri sebagai Buntad, Bahari Ibrahim sebagai Haji Saleh, Kaza sebagai penghulu, Khatijah Tan sebagai nenek, Fimi Don memegang watak sebagai Panjang, dan Meli Amalin yang memegang watak sebagai Rohaya. Jadi filem Buntad ni adalah sebuah filem yang diadaptasikan berdasarkan daripada novel tulisan Yahya Ahmad yang berjudul Buntad. So pada awalnya, yang mana follow akaun Facebook rasmi filem ini, asalnya filem ni dia punya skrip dia ditulis atas nama Buntad, sama juga macam mana tajuk novel tu. Tetapi pada saat-saat akhir sebelum filem ni dilancarkan dekat Astro-First, suddenly pengarah Sabri Yunus ambil keputusan untuk ubah tajuk filem ini daripada Buntad ke Butak. Filem Butak ini mengisahkan tentang seorang karakter yang bernama Buntad. Karakter ni dia karakter damage karakter lah, disebabkan ibu dia yang telah meninggal di Mekah ketika usia dia baby lah, macam tu lah, mungkin daripada usia kecil. Dan dia punya bapa dia dah kahwin lain. So disebabkan itu, dia ni tinggal dengan atuk dan nenek dia lah. Atuk dia yang ni yang nama dia Haji Saleh, dan nenek dia ni yang dilakukan oleh Khatijah Tan. So Haji Saleh ni merupakan seorang orang kampung yang warak lah, yang dihormati. Masalah dengan Buntad ni dia terlalu nakal lah. Sebab dia ni biasalah, tak dapat nak rasai kasih sayang ibu bapa. So menyebabkan Buntad ni dia nakal, dia mencuri, dia buat macam-macam onar lah dekat kampung tu lah. So basically orang kampung kat situ memang anti gila dengan Buntad ni lah. So benda ni membuatkan Haji Saleh dengan isteri dia jadi macam dalam tekanan lah, dalam keadaan yang sangat sedih lah. So Buntad ni dia sedar dengan kesilapan dia. Dia pun sebenarnya nak jadi baik, tetapi disebabkan skeptikal orang-orang kampung lah. Tak faham keadaan dia macam mana, tak ada siapa nak support dia. So dia menyebabkan dia ni lebih kurang macam rebel lah. Filem ni dia dah tunjukkan beberapa imagery yang menyatakan bahawa filem ni dia punya production dia adalah production yang berkos tinggi. Kita boleh tengok daripada segi dia punya sebab filem ni berlatar belakangkan pada tahun 1968. Kita boleh tengok daripada dia punya props, dia punya props dia punya kawasan kampung, dia punya busana baju orang-orang pada tahun 1968, dia punya kedai-kedai, gerai-gerai. Lepas tu dia punya satu scene yang dia dekat pelabuhan. Itu semua bukan kos yang murah nak hasilkan. Jadi saya tabik dengan production team, dengan terutamanya pada Sabri Yunus, kerana anda telah berjaya menterjemahkan cerita-cerita di dalam buku ni dengan cukup cemerlang dalam bentuk visual. Tahniah saya ucapkan kepada korang. So kita cerita yang baik-baik dulu lah. Yang pertama sekali adalah dia punya barisan pelakon dia. Tunjang dia iaitu Izwan Fitri. Lakonan Izwan Fitri yang menggalas watak Buntad ni, iaitu teraju utama, memang cukup berkesan. Dia pelakon kanak-kanak yang memiliki bakat yang besar. Bila saya cek dia punya background dia ni memang banyak pernah menang anugerah pelakon kanak-kanak lah. Jadi no wonder dia boleh melakonkan watak dia dengan cukup baik. Pada awalan ceritanya, karakter Buntad ni dia boleh dikatakan 10 hingga 15 minit dia tak ada dialog, kau tahu tak? Dia just bermain dengan ekspresi muka, bermain dengan reaction, bermain dengan perasaan, cukup berkesan sekali. Bila dia lemparkan dialog pun, dialog dia cukup berkesan lah. Dia punya lakonan dia memang betul-betul superb dan betul-betul ikhlas. Pujian juga harus diberikan kepada barisan supporting cast, terutamanya pada watak Haji Saleh, watak Kaza yang memegang watak jadi penghulu tu, dan watak Khatijah Tan kau jangan cakap lah, memang terbaik lakonan dia. Dengan beberapa pelakon-pelakon yang kita tak kenali lah, pelakon-pelakon yang sekadar selama ni dia
ekstra. Tetapi diorang ni lakonan diorang cukup baik sekali. Saya nak bagi pujian terutamanya, yang paling saya suka adalah pelakon yang berlakon watak orang yang hilang sampan tu. Dia punya lakonan dia memang berkesan. Nampak bila dia marah betul. Bila dia cakap, dia perli, okay. So, ini antara pelakon-pelakon yang tak memerlukan memiliki wajah yang handsome ataupun nama yang besar. Orang-orang macam ni pun boleh lakukan watak-watak mereka dengan cukup baik sekali. Satu lagi saya nak sentuh tentang Fimi Don. Okay, Fimi Don ni, kau ingat Fimi Don masa dia kecil, dia ni famous dengan watak Giovanna. Ataupun pada era awal pertengahan 2000 dulu kan. Kalau ada watak kanak-kanak je, mesti muka Fimi Don, betul tak? So, lakonan dia dalam filem ni memang, walaupun screen time dia tak banyak, tetapi dia punya karakter dia cukup best lah. Lakonan dia memang berkesan. Cuma saya heran lah, Fimi Don ni kenapa jarang lah berlakon sekarang lah. Tak nampak orang ambil dia berlakon lah. Sebab dia punya bakat dia memang bagus, kau tahu tak? Kau bagi dia karakter apa lah, saya jamin dia memang berlakon dengan baik lah. Arahan Sabri Yunus. Wow, Sabri Yunus. Arahan awak cukup mempersonakan saya lah. First kali bila scene yang pertama dibuka, kita boleh lihat kamera dia bergerak. Dia tunjuk keadaan pasar dekat Batu Kurau era 1968. Kau boleh tengok dia punya kamera movement dia bergerak satu gerai ke satu gerai. Okey, kita boleh tengok pasar tu cukup sibuk sekali lah. Tak ramai ataupun pengarah ataupun produksi yang boleh wujudkan kawasan ni yang nampak macam real lah. Seolah-olah dia punya kawasan sekeliling tu nampak wujud tau. Arahan Sabri Yunus yang kita boleh lihat, dan dia punya contohnya interaksi antara masyarakat kampung tu lah. Macam dia nak sambut orang balik pada Mekah. Lepas tu masa scene dia buat kenduri, masa dia orang buat preparation nak buat kenduri, orang cakap gotong royong dekat bawah rumah tu kan, ramai-ramai orang kampung tu. Scene tu memang hidup tau, dan dia punya interaction baik antara karakter dan karakter balas-balas tu pun saya nampak benda tu bukan lakon tau. Tak nampak force, dan yang penting sekali nampak sangat natural sekali. So, bila saya tengok filem ni, dia punya transit orang-orang haji kan, dia macam satu tempat dekat kawasan pelabuhan kan. Saya terbayang dengan apa yang arwah nenek pernah cerita tau. Jadi, bila saya tengok scene tu, saya rasa terjemahan dari bentuk novel, skrip dan ke visual dilakukan dengan sangat cemerlang oleh director Sabri Yunus ni. Tabik dan pujian harus diberikan kepada anda. Dia punya fotografi dia memang bagus. Okay, siapa director of fotografi filem ni, saya ucapkan tahniah. Awak punya shoot, awak punya shot memang cantik lah. Sinematografi, yang mana siapa yang tulis sinematografi untuk filem ni pun, anda melakukan kerja-kerja yang cemerlang lah. Tahniah kepada korang lah. Dan of course, production ni saya lihat sangat-sangat another level berbanding filem-filem yang ada pada keluaran 2020 ni lah. Apa yang saya nampak dalam filem ni, dia punya isu dia adalah post-production. Yang first kali saya nak sentuh adalah dia punya sound dia. Sound dia, ada masa noise dia kuat, ada masa noise dia perlahan. Saya pun tak tahu kenapa lah. Filem ni dia punya arahan memang best, jalan cerita best, skrip best. Tetapi ada masa momen-momen macam sound ni dia mengganggu sikit lah saya punya konsentrasi lah. Lepas tu yang kedua yang saya nampak adalah dia punya visual dia. Saya tak ada masalah dengan visual yang ada ada setengah-setengah scene yang dipakai green screen. Memang kita perasan. Ada yang green screen dia memang cantik. Ada yang green screen dia, produk yang kita tengok tu, dia punya colour dia bukan tak match, tapi colour dia burst tau. Dan satu lagi yang nombor 3, still green screen lagi, masa scene yang last. Scene tu yang diorang nak keluar daripada satu gudang, nak hantar orang ke kapal. Okay, scene tu kalau korang perasan tetapi green screen dia, motion dia tu tak, orang kata apa, tak line tau. Belakang dia still, okay, dia tak bergerak, tapi depan tu dia macam gerak dengan kamera tau. Dia tak align. So benda ni saya nampak dia betul-betul macam kenapa sebab daripada awalan cerita, first act, second act, dia punya direction dia, camera work dia memang dah bagus lah. Tetapi masa yang part-part macam ni, macam kacau pula, macam terganggu pula konsentrasi kan. Jadi, untuk filem Botak ini, saya berikan A. Jadi kenapa saya bagi A untuk filem Botak ini? Yang pertama, dia punya lakonan memang terbaik. Memang superb. Saya boleh katakan hampir semua orang-orang yang memegang watak, tak kira watak tunjang, watak supporting cast dan extras dia yang terlibat pada sikit-sikit dialog, diorang melakukan watak dengan cukup baik sekali. Pujian harus diberikan kepada Tuan Director Sabri Yunus. Anda telah melakukan kerja yang cukup cemerlang. Okey, masa time saya boleh nampak shoot idea, okey, masa macam mana diterjemahkan dalam bentuk skrin, anda telah lakukan kerja dengan cukup berkesan sekali. Yang nombor 2, dia punya camera works sangat cantik.
Lepas tu dia punya skrip cukup bagus dan dia punya sinematografi dia sangat cantik dan convincing. Cuma yang sepatutnya hati saya bila saya terlepas tengok filem ni, saya nak bagi A+. Saya rasa nak bagi A+. Terus terang saya memang nak bagi A+. Tetapi disebabkan post produksi yang saya nampak ada masanya terganggu, terutamanya bahagian sound. Bukan masa sound yang lontarkan dialog, tetapi sound yang macam background, macam hutan atau apa-apa, dia tak konsisten. Ada masa noise terlalu tinggi dan ada masa noise tak ada langsung. Dalam satu scene yang sama, interchange cutting tu lah. Nampak macam sangat ketara lah. Lepas tu yang kedua, dia punya green screen dia, color green screen tu untuk yang objek depan dan objek belakang, ada masa tak nampak cukup blend lah. Disebabkan ada yang burst dan clear lah. So benda ni saya boleh nampak boleh dibetulkan dalam post produksi. Yang ketiga adalah dia punya moment yang saya katakan tadi tu, dengan scene yang ada macam satu gudang tu, last kali yang diorang nak hantar jemaah haji naik ke kapal tu, yang saya kata gambar tak align tu kan. Itu bagi saya cukup ketara sangat lah. Memang benda tu, orang kata apa, benda tu sebab dia visual kan. Kalau dia sekadar mistik kat belah hujung, ke tepi-tepi yang tak boleh perasan, okey. Tapi sebab benda tu terlalu depan frame macam tu kan, jadi dia kacau sikit lah. Saya sarankan kepada korang semua, filem ni memang filem yang wajib ditonton oleh korang lah. So korang tolong subscribe filem Botak ini. Saya akan jamin korang memang takkan menyesal. Okey, kepada tuan director dan penerbitan, okey, mungkin selepas ada dapat sedikit duit hasil daripada Astro First nanti, saya harap buat satu post production balik, just repair untuk post production yang green screen yang saya mention tadi itulah. Mungkin selepas habis COVID, tayang balik semula. Mungkin orang kata apa, tayangan limited time dekat wayang. Hantar filem ni pergi festival lah. Saya jamin lah memang filem ni boleh membanggakan orang-orang Malaysia lah. So, filem epic apa, sejarah apa yang korang suka? Okay, korang boleh tulis komen kat bawah. Okay, so korang jangan lupa follow ZTV Malaysia. Okay, sila tekan butang like. Yang paling penting, subscribe channel kami dan tekan butang notification tu. Korang memang terbaik. Kita jumpa lagi dalam episod ulasan filem di masa akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.